Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam Malaysia sejahtera. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi secara maya dalam gelanggang diskusi siswa bersama saya Tuan Afiq Rifki sebagai moderator yang akan mengendalikan sembang santai pada petang ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada petang ini, izinkan saya untuk memperkenalkan topik yang akan dibincangkan oleh ahli-ahli panel kita pada petang ini. Topik diskusi kita pada petang ini ialah kegunaan internet untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Terlebih dahulu, sebelum saya memberikan kepada panel-panel untuk mengupas dengan lebih mendalam, marilah kita bersama-sama berkenalan dengan dua orang ahli panel kita yang kacak pada petang ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, ahli panel kita yang pertama iaitu saudara Wafi bin Azhar, dipersilakan untuk memperkenalkan diri sedikit dengan segala hormatnya dijemput. Terima kasih, Tuan Moderator. Baiklah. Assalamualaikum, nama saya Wafi bin Azhar. Saya dari option Bahasa Melayu 4 dan sedang belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Salam perkenalan. Okey, terima kasih saudara Wafiq bin Azhar. Nampak kacak ya pada petang ini. Seterusnya, dipersilakan panel kedua kita pada petang ini iaitu saudara Wan Fahimul Hakim untuk memperkenalkan diri serba sedikit tentang dirinya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Fahimul Hakim bin Muhammad Zuri. Saya merupakan pelajar PISMP semester 3 ambilan Jun 2020 di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Saya dari option Bahasa Melayu 4. Okey, sekian saja. Terima kasih saudara Wan Fahimul Hakim, juga kelihatan kacak pada petang ini. Nampaknya kedua-dua panel kita pada petang ini sudah bersedia untuk mengupas dengan lebih mendalam topik yang akan dibincangkan iaitu kegunaan internet dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Baiklah hadirin sekalian, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya menanyakan soalan yang pertama kepada saudara Wafi bin Azhar. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep dan jenis-jenis pembelajaran dalam talian? Dipersilakan saudara Wafi untuk mengupas tentang Baik, terima konsep kasih. dan jenis pembelajaran. Terima kasih, Tuan Moderator. Konsep dan jenis-jenis pembelajaran dalam talian. Ya, Kita betul. lihat dulu. Keupayaan liputan oleh teknologi maklumat serta kepantasannya dalam teknologi terkini ada banyak ya. Contohnya telekomunikasi, komputer, satelit, fiber optik, broadband wireless dan macam-macam lagi. Jadi kesemuanya ini telah memberi peluang kepada institusi dan juga sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh melalui talian ataupun yang kita kenali sekarang sebagai online learning. Jadi ada banyak takrifan tentang pembelajaran berasaskan internet dan takrifan ini berubah-ubah mengikut perspektif di mana pembelajaran secara maya tersebut dilaksanakan. Ia sering dikaitkan dengan istilah-istilah dan konsep-konsep seperti pembelajaran, pembelajaran secara talian, m-learning, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berasaskan laman web dan sebagainya. Jadi kita lihat apa sebenarnya pembelajaran dalam talian.
pembelajaran dalam talian sebenarnya merupakan sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital dan internet. Jadi, bahan-bahan yang disampaikan menggunakan media ini mempunyai teks, grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Sekurang-kurangnya terdapat dua jenis model pembelajaran maya yang digunakan dalam negara kita. Yang pertama adalah pembelajaran yang dijalankan secara dalam talian sepenuhnya. Dan yang kedua adalah blended learning, iaitu gabungan di antara pembelajaran dalam talian dan pertemuan secara bersemuka. Jadi kedua-dua cara ini boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian silibus semasa. Di peringkat sekolah, kebiasaannya pelajar masih menjalankan cara yang pertama. Namun sebenarnya pembelajaran talian adalah sebahagian daripada kaedah pembelajaran. Kena pula kita yang telah terlibat dengan COVID-19 lebih-lebih lagi. Itu sahaja. Harap menjawab soalan. Okey, terima kasih kepada saudara Wafiq bin Azhar kerana telah menjawab persoalan saya dengan begitu baik, dengan memberitahu apakah yang dimaksudkan dengan konsep dan jenis-jenis pembelajaran. Dapat saya ringkaskan, konsep dan jenis pembelajaran ini adalah satu jenis pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi moden pada masa kini, seperti kita sendiri akan menggunakan internet sebagai salah satu rangkaian bagi menghasilkan sesi pembelajaran secara dalam talian, di mana guru boleh boleh mengajar melalui menggunakan aplikasi-aplikasi yang terdapat di internet seperti Google Meet dan sebagainya. Okey, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Wan Fahimul Hakim. Saudara Wan Fahimul Hakim, bolehkah anda menjelaskan atau memberi contoh peralatan dan aplikasi-aplikasi PDP dalam talian yang sering digunakan oleh guru, pensyarah dan warga pendidik bagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi, seperti mana yang saudara Wafi telah terangkan tadi, keupayaan liputan teknologi maklumat serta kepantasannya dalam teknologi terkini seperti telekomunikasi, komputer, satelit, fiber optik, wireless dan sebagainya telah memberi peluang kepada institusi dan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh melalui talian ataupun lebih dikenali sebagai online learning. Sebagai contoh, di negara Malaysia, One Bestarinet adalah satu usaha untuk menghubungkan lebih 10,000 buah sekolah kerajaan di seluruh Malaysia melalui talian internet YES 4G untuk menyediakan platform pembelajaran secara dalam talian VLE ataupun persekitaran pembelajaran maya. Baiklah, sekolah dilengkapi dengan akses internet dan platform pembelajaran maya yang mengaplikasikan jaringan internet berkelajuan tinggi serta akses kepada penyelesaian pendidikan bersepadu bertaraf dunia. Baiklah, sekolah juga dilengkapi dengan peralatan ICT seperti komputer peribadi, komputer riba, perisian aplikasi, printer, LCD monitor, server, televisyen dan lain-lain. Baiklah, pembelajaran dalam talian ataupun online learning merupakan sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Bahan yang disampaikan menggunakan media ini mempunyai grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Baiklah, antara kelebihan pengaplikasian teknologi maklumat dalam PDP ialah mengurangkan perbelanjaan untuk kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran. Sebagai contoh, melalui teknologi moden, buku-buku dapat dibaca oleh guru dan murid dalam internet dan guru dan murid tidak perlu untuk membeli
buku-buku tersebut secara fizikal. Baiklah, contoh peralatan yang lain yang diperlukan dalam PDPR ialah komputer riba, talian internet yang pantas, webcam ataupun green screen yang boleh dimanfaatkan oleh guru. Baiklah, setakat itu saja perkongsian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, terima kasih panel kedua kita iaitu Wan Fahimul Hakim yang telah mengupas dengan lebih mendalam tentang peralatan dan aplikasi dalam PDP. Secara ringkasnya, apa yang boleh saya katakan, seorang pelajar maupun warga pendidik perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu device ataupun alat untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Tidak kisahlah alat tersebut laptop, komputer, telefon, tablet dan sebagainya. Dan mereka juga perlu mempunyai internet, rangkaian internet yang lancar bagi mengelakkan berlakunya gangguan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Okey, setelah mendengar diskusi oleh kedua-dua panel sebentar tadi, maka tibalah kita pada penghujung segmen iaitu dalam segmen sesi soal jawab. Jadi tibalah masa untuk saya membuka persoalan kepada para penonton yang hadir. Jika ada sebarang soalan yang bermain di minda, bolehlah mengajukan soalan-soalan tersebut untuk para panel kita pada petang ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maaf mengganggu. Salam. Soalan saya, apakah cabaran yang kemungkinan dihadapi semasa menjalankan sesi pembelajaran menggunakan internet? Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih saudari Liana yang telah melontarkan soalan yang begitu baik untuk dikupas. Saya rasa soalan ini saudara Wafi, itu panel kita, panel satu kita pada petang ini dapat mengupas soalan ini dengan lebih baik. Dipersilakan saudara Wafi. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat cantik daripada saudari Nurliana binti Azman. Cabaran, memangnya banyak cabaran untuk melakukan PDPR ni. Yang pertama sekali kita dapat lihat kehadiran pelajar secara dalam talian dilihat agak rendah. Dan kebanyakan dari mereka tidak memberikan fokus kerana suasana rumah yang tidak kondusif lah. Sebagai contohnya, kehadiran murid, kelas hadapan adalah 100%, tetapi kehadiran kelas belakang kita dapat lihat hanya 8 orang daripada jumlah keseluruhan kelas, 19 orang. Jadi hal ini menyebabkan murid yang pandai akan selamat dan yang lemah akan terus ketinggalan. Selain permasalahan berkaitan kehadiran, kesukaran mendapatkan perhatian pelajar selain masalah kurang peralatan, kelemahan infrastruktur dan capaian internet juga mampu menjejaskan sesi pembelajaran mereka, terutamanya bagi murid yang akan menghadapi peperiksaan utama, peperiksaan-peperiksaan yang besar. Kesukaran pelajar untuk memahami pembelajaran secara dalam talian akan menyumbang kepada masalah keciciran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada pelajar ni sukar kita lihat untuk memberikan tumpuan berikutan ada gangguan daripada adik-beradik yang sering membuat bising dan ada juga pelajar yang membuka dua paparan di komputer riba mereka untuk permainan video dan satu lagi untuk menonton YouTube. Jadi kita dapat lihat mereka tidak fokus sebenarnya. Selain itu, kekangan masa dan terpaksa berkongsi alat peranti bersama anak-anak yang lain sedikit sebanyak menyukarkan lagi proses pembelajaran di rumah. Itu sahaja saya rasa cabaran yang saya dapat kupaskan. Okey, terima kasih saudara Wafi yang telah menjawab persoalan yang telah dilontarkan oleh saudari Nurliana sebentar tadi. Okey, seterusnya saya masih lagi membuka persoalan jika ada para penonton yang masih lagi mahu menanyakan soalan kepada panel kita pada petang ini, dipersilakan. Maaf bertanya, saya Nur Nasha Syari.
Saya nak tanya, apakah langkah bagi mengatasi cabaran yang dihadapi ketika menjalankan sesi pembelajaran secara dalam talian? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Nur Nasihah yang telah menanyakan soalan yang begitu baik sebentar tadi. Saya kira soalan ini boleh kita ajukan kepada panel kita yang kedua, iaitu Wan Fahimul Hakim, untuk mengupas serba sedikit apakah langkah penyelesaian cabaran yang berlaku dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan juga kepada saudari Nur Nasihah binti Syahri atas soalan yang telah diajukan. Baiklah, cabaran langkah ini dapat ditangani oleh beberapa pihak, iaitu pihak kerajaan, guru dan ibu bapa. Baiklah, yang pertama, bagi pihak kerajaan seharusnya menambah baik kemudahan internet ataupun coverage dalam bahasa Inggeris bagi internet di kawasan perumahan ataupun di kawasan bandar. Kerana kemudahan internet yang lancar dapat memastikan proses PDPR berjalan dengan baik tanpa sebarang keciciran maklumat berlaku. Baiklah, yang kedua, peranan dari pihak guru. Pihak guru seharusnya menambah ilmu berkenaan teknologi maklumat komunikasi ataupun TMK secara ringkasnya untuk mengelakkan guru dengan izin out of date berkenaan teknologi terkini yang terdapat pada zaman moden ini. Dan yang seterusnya, peranan daripada ibu bapa. Ibu bapa seharusnya memantau anak semasa PDPR berlangsung untuk memastikan anak kekal fokus dan tidak pergi membuat benda lain selain daripada kelas. Ini dapat membantu murid-murid untuk terus fokus mengenai ilmu yang telah ataupun yang akan cikgu sampaikan. Yang seterusnya, ibu bapa seharusnya menyediakan kemudahan seperti menyediakan gadget ataupun ruang untuk murid-murid ataupun anak-anak belajar yang terhindar daripada sebarang gangguan agar murid-murid dapat lebih fokus dan mampu membantu pemahaman murid ketika PDPR berlangsung. Baiklah, itu sahaja jawapan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih saudara Wan Fahimul Hakim. Sungguh lengkap dan padat jawapan yang telah diutarakan oleh saudara Wan Fahimul Hakim sebentar tadi bagi menjawab persoalan yang terakhir bagi sesi soal jawab kita pada hari ini. Saya ingin rumuskan sedikit jawapan daripada sesi soal jawab kita sebentar tadi. Jelaslah, penggunaan internet dalam PDP ini telah menjadi suatu keperluan dalam pendidikan sama ada kita sebagai seorang pelajar maupun warga pendidik yang perlu menguasai bidang teknologi ini bagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran tanpa sebaran gangguan. Saya rasa segala ulasan berkaitan topik kita pada petang ini telah berjaya dikupas dengan baik oleh kedua-dua panel kita, iaitu saudara Wafi bin Azhar dan saudara Wan Fahimul Hakim. Nampaknya diskusi kita pada petang ini telah tiba ke penghujungnya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua panel kita pada petang ini yang sanggup menerima jemputan untuk menjadi panel dalam sesi sembang santai diskusi siswa guru pada petang ini. Tidak dilupakan juga, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin dan hadirin yang telah bertanyakan soalan kepada para panel sebentar tadi. Akhir kata, saya ingin memohon maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun tersilap sepanjang saya mengendalikan sembang santai pada petang ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.